Ya, Alhamdulillah ada kembali bersama kami lagi di Rampai Pagi dan seperti yang telah pun kami berikan di awal pertemuan kita tadi, ada lagi satu sesi wawancara kita pada pagi ini, itu lebih menjurus kepada mengenai dengan kempen apa ni? Kempen isi selamat, rasa selamat yang tadi saya katakan apa maksudnya. Saya pun tertanya-tanya sebetulnya apa yang dimaksudkan. Yang penting semua dalam keadaan selamat. Betul, semua dalam keadaan selamat. Silakan. Alhamdulillah. Jadi bersama dengan kita pada pagi ini, iaitu bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Syahrudin bin Haji Abdul Wahid, merupakan Ketua Retail, dan diikuti bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Syahrudin. Pada pagi ini bersama dengan Yang Mulia Tuan Awangku Muhammad Isam bin Pengiran Ismail, merupakan juara servis. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar pada pagi ini, sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi itu yang kita harapkan ya. Ini yang kita perkatakan mengenai dengan kempen isi selamat, rasa selamat, kita pun rasa selamat. Baiklah. Kita akan mulakan dengan Wangku Isam terlebih dahulu berkenaan dengan mengenai dengan berapa lama sebetulnya ni berada di dalam mengenai dengan stesen minyak ini. Berapa lama? Sebagai juara servis. Sebagai juara servis saya berkhidmat pada tahun 2008 hingga sekarang. So selama 14 tahun saya bekerja, pengalaman saya sebagai servis, juara servis di stesen minyak. Baik, itu dia. Sedikit pengenalan juga dan juga informasi daripada juara servis kita iaitu bersama dengan Yang Mulia Tuan Awangku Muhammad Isam bin Pengiran Ismail, dan kita mengetahui apakah tugas-tugas Awangku sebetulnya sebagai juara servis ini. Tugas saya sebagai juara servis, sebelum buka stesen minyak tu kami disuruh memastikan keselamatan produk untuk dijual kepada pelanggan, supaya kata orang tidak menjadi apa-apa yang perkara yang dah baiklah berlaku pada kereta-kereta pelanggan, lah memastikan kereta-kereta pelanggan tu okey. Ini dah macam ada komplain daripada customer. Kadang-kadang kalau kami dah memastikan itu, kami pun ingin mawalah menjadi perkara itu. Jadi sama-sama sebetulnya mahir raya untuk mengelakkan daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini berlaku ya. Baik. Ya, alhamdulillah ya. Jadi telah pun dinyatakan tadi 14 tahun pengalaman memang cukup lama tu. Dari tahun 2008. 2008. Ya, jadi sepanjang berada sebagai berkhidmat ya dalam stesen minyak, mungkin ada sesuatu yang menyeronokkan yang mungkin dapat dikongsikan dengan penonton kita ni pada pagi. Memang seronok pasal kata orang di sana tu lama sudah bekerja kan, pelanggan pun tahu siapa diri, and then sama-sama kami semua sekali tu kira anggap macam satu keluarga lah. Pasal tu macam enjoy kerja saja, walaupun bekerja di luar, and then macam itulah, macam satu family lah, kami macam enjoy saja. Seronok lah. Dan kita yakin Awangku ya, sepanjang kita bertugas di mana saja sebetulnya, apa saja jawatan yang kita sandang ataupun apa saja ialah tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita, pasti ada cabaran. Kalau Awangku sendiri ya, mungkin dapat kita kongsikan bersama cabaran dalam nyorang sepanjang bertugas, mungkin sebagai nyorang bertugas di stesen minyak ini, mungkin dapat dikongsikan bersama dengan penonton kita di luar sana, silakan. Cabaran saya sepanjang bekerja di stesen minyak sebagai servis juara, salah satunya ditegur matikan enjin tapi pelanggan itu menghiraukan. Nombor 2, disuruh matikan handphone pun dihiraukan dia juga, macam tidak menghiraukan. Tidak menghiraukan apa yang kami cakap. Apa pun kami buat untuk peraturan kan, untuk keselamatan semua sekali lah. Ya, untuk keselamatan semua. Itu sajalah. Jadi macam mana mungkin daripada Awangku Isam sendiri, macam mana untuk menangani jika ada sekiranya pelanggan yang tidak menghiraukan ataupun mengabaikan peraturan tersebut yang telah pun sudah dinyatakan? Mungkin ada teguran kah atau sebagaimana? Teguran kami supaya ikut saja peraturan stesen minyak. Macam kami tegur matikan enjin, matikan handphone. So macam itulah kami tegur dengan secara baik lah.
Ya, alhamdulillah. Jadi itulah ya, kita sudah pun mengetahui memang terdapat pelbagai kempen-kempen keselamatan sebenarnya yang telah pun dijalankan, yang telah pun dianjurkan oleh Brunei Shell Marketing Company Sdn Bhd BSM. Jadi alhamdulillah pada pagi ini telah pun dikunjungi juga bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Shahruddin Haji Abdul Wahab, merupakan ketua retail yang telah pun hadir bersama kita di studio ini. Jadi kalau bulan lepas Tuan, kita telah pun memberikan beberapa garis pandu yang telah pun ditetapkan oleh pihak BSM, juga Authority Petroleum Negara Brunei Darussalam dan juga Jabatan Tenaga. Jadi bersama dengan Tuan, mungkin dapat menceritakan sedikit mengenai dengan apa yang ingin dikongsikan pada pagi ini Tuan. Terima kasih. Mula-mula sekali bagi pihak syarikat BSM, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Rampai Pagi kerana mengundang kami untuk memberi sedikit maklumat mengenai kempen Isi Selamat Rasa Selamat. Jadinya kempen Isi Selamat Rasa Selamat pada tahun ini adalah kali keempat diungkayahkan oleh syarikat BSM. Dan pada setiap kempen kami ada memilih beberapa tema. Ada temanya setiap kami mengadakan itu. Tapi pada tahun ini adalah dikira sebagai satu kempen yang besar ataupun komprehensif kerana pada kempen kali ini ia melibatkan beberapa kolaborasi syarikat BSM dengan beberapa agensi-agensi kerajaan dan pihak otoriti seperti Authority Petroleum Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Jabatan Pengangkutan Darat, Polis Diraja Brunei, Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri dan juga Otoriti Keselamatan Kesihatan dan Alam Sekitar ataupun lebih dikenali dengan SHINA. Dan ia juga melibatkan penglibatan sepenuhnya stesen minyak di negara ini. Ya. Baik, Tuan Haji, untuk seterusnya, mungkin dapat dikongsikan apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak BSM sendiri untuk memastikan insiden-insiden tidak berlarutan, mungkin dapat dikongsikan bersama? Mula-mula sekali saya ingin menerangkan objektif sebenarnya kempen ini. Objektif kempen ini adalah untuk memastikan stesen minyak secara amnya dan juara servis khasnya untuk mengutamakan keselamatan dengan patuh kepada garis pandu dan peraturan-peraturan di stesen minyak. Ini adalah untuk mencapai goal zero ataupun bebas insiden. Jadinya bagi orang ramai, kempen ini dapat diharap untuk meningkatkan lagi kesedaran orang ramai sebagai pengguna di stesen minyak untuk mematuhi garis pandu dan peraturan tersebut. Ya, alhamdulillah. Jadi itulah ya tema kempen Isi Selamat Rasa Selamat, Feel Safe, Feel Safe. Itu yang telah dikongsikan sebentar tadi. Jadi mungkin dapat dikongsikan ya kepada Awangku Isam. Kita akan berbalik kepada Awangku Isam ya. Berkenaan dengan apakah yang mungkin Awangku Isam lakukan di stesen minyak itu, adakah betul ataupun tidak ya sebetulnya? Betul. Kami ada diberi latihan juga asas perkhidmatan serta peraturan keselamatan lah sebagai servis juara, dan kami juga menolong orang ramai menjalankan tugas kami untuk memastikan pelanggan-pelanggan merasa selamat di stesen minyak. Itu saja. Okay. Alhamdulillah ya. Jadi itu yang telah dikongsikan tadi berkenaan dengan itulah ya antara perkhidmatan yang telah pun dikongsikan apabila berada di stesen minyak tersebut. Ya. Kalau menurut Tuan Haji sendiri, pandangan daripada Tuan Haji sendiri. Ya. Okey. Insiden-insiden yang pernah berlaku di stesen minyak, ada banyak insiden. Seperti contohnya baru-baru ini ada terjadi kebakaran flash fire sewaktu membuat pengisian minyak di dalam kontena, dan juga ada insiden yang melibatkan juara servis yang dilanggar oleh pelanggan semasa berada di stesen minyak, dan juga ada insiden seperti muncung minyak tercabut. Ini kerana
customer membuat pembayaran lebih awal daripada sebelum pengisian minyak berakhir. Dan ada juga insiden-insiden seperti salah minyak kerana customer kadang-kadang tidak menerangkan apa yang dikehendakinya tu kepada jurus servis. Kadang-kadang ia sebenarnya mau minyak hijau tapi terisi diesel. Jadinya insiden-insiden yang berlaku ini pada tahun ini sahaja jumlahnya sudah melebihi daripada jumlah insiden yang berlaku tahun lepas. So jadinya perkara-perkara ini sangat membimbangkan kami lah syarikat BSM. Jadinya itulah kami membuat langkah untuk membuat kempen ini sebagai untuk membendonglah insiden-insiden ini dari berlaku di stesen minyak. Ya, alhamdulillah ya. Jadi apa yang telah kita difahamkan juga ni tuan, yang mana syarikat pemasaran Brunei Shah Sdn Bhd telah melancarkan kempen isi selamat rasa selamat ini pada 25 hari bulan Ogos yang lalu. Betul. 24 hari. 24 sebetulnya ya. Ya. 24 Ogos 2022. Jadi yang telah pun diadakan di Bangunan Persatuan Guru-Guru Melayu Brunei ya, di Negara Bersama. Jadi mungkin dapat dikongsikan apa antara atau cara yang telah pun dilaksanakan semasa pelancaran kempen tersebut. Kempen ini sudah pun dilancarkan dengan rasminya pada 24 hari bulan Ogos yang lalu dan akan berlangsung selama 4 minggu. Jadinya setiap minggu ini akan mempunyai tema atau perkara yang menjadi fokus atau berlainan setiap minggu. Pada minggu pertama kami akan memfokuskan kepada keselamatan orang ramai apabila masuk dan keluar daripada stesen minyak. Jadinya kami mengharapkan orang ramai untuk mematuhi peraturan dan melihat apa yang diarahkan oleh jurus servis. Jadinya untuk orang ramai kalau sudah masuk stesen minyak tu kami berharap kalau macam orang ramai atau kalau macam ia punya tangki itu sebelah kiri masuk dah ikut sebelah kiri. Jadi ada sebabnya kenapa perkara itu kami tekankan. Kerana kalau macam ia menyubalah tu hos minyak tu boleh tersangkut di bumper kenderaan. Jadinya dia boleh tercabut atau sudah menjadi satu insiden. Jadinya dan juga pada kenderaan-kenderaan yang tinggi seperti trailer yang bawa kontainer. Ada beberapa insiden di tahun lepas kontainer melebihi had tinggi yang dibenarkan di stesen. Jadinya ia menyangkut ataupun terkena kepada atap stesen. Atau tumpuan kami untuk minggu pertama. Untuk minggu kedua kami akan menumpukan kepada orang ramai juga untuk memberi kerjasama kepada jurus servis ketika mengisi minyak menggunakan kontainer. Jadi kontainer minyak itu kalau mau mengisi letakkan kontainer itu di atas lantai. Ini untuk menghapuskan ataupun melarikan static electricity ya. Jadinya kalau electricity dengan wap minyak itu kalau ada cetusan api boleh melibatkan kebakaran. Ini ada baru-baru ini berlaku juga di stesen minyak di negara kita ni ya. Jadinya barangkali ada melihat viral dia punya video satu kebakaran berlaku kerana ni customer tidak mau menurunkan atau kontainer itu keluar daripada kenderaannya. Jadinya macam kira ngambil senanglah tu tapi sebenarnya dia selamat. Betul. Okey, jadinya untuk minggu ketiga ini insiden yang paling kira popular kerana kadang-kadang customer membuat bayaran awal. Belum lagi sering berlaku insiden ini melibatkan nozzle minyak itu tercabut masih lagi di tangki kenderaan dan dia mendengar macamnya datang 10 macam tu kan. Okey 10 baginya duit awal. Jadi lepas tu jurus servis mengisi minyak and then ada bunyi pikannya habis sudah pengisian itu jalan. So tercabut minyak itu sudah satu insiden. Jadinya itu kami fokuskanlah untuk minggu ketiga. Dan minggu terakhir itu minggu keempat kami akan menumpukan kepada kerjasama juga orang ramai untuk menghormati
juara Arahan. servis ni apabila mereka menjalankan tugas di stesen. Kerana ada beberapa insiden tahun ini juga juara servis ni ditumbuk oleh customer. Macam entah tempatnya melepaskan marah ke juara servisnya, jadinya itu ada dia. Jadinya juara servis ni terdedah kepada macam bahaya, ugutan, kekerasan macam tu. Jadinya kami meminta kerjasama daripada orang ramai. Kalau sudah masuk di kawasan stesen minyak tu, dah rugi untuk kita ni untuk mematuhi arahan-arahan juara servis ni, walaupun barangkali pada penglihatan pada pendapat mereka pekerjaan ni macam tu kan. Jadinya dah rugi bagi kita untuk sama-sama bekerja sama dan sama-sama menghormati tugas mereka ni. Ada juga insiden yang saya ingin kongsikan di sini, di mana pelanggan ini membuang duit atubah. Dicampakkannya Secara untuk membayar itu. Campakkannya. Dia sudah marah. Campakkannya. Macam perkara-perkara itu macam nada membayangkan kita ni punya budaya sebagai orang Brunei. Itulah. Baik, kita Tuan Haji, kita berbalik kepada juara servis kita bersama dengan Ongku Hisham. Selama berkhidmat 14 tahun, ya, pengalaman pasti banyak. Andainya berlakunya insiden macam ketumpahan minyak, ya, kadang-kadang tanpa disedari, ya, tumpah minyak daripada selepas pengisian, jadi nyorang melimparlah tu. Apa yang perlu dilakukan dan apakah arahan-arahan yang diberikan kepada pelanggan dan macam mana apa yang perlu ataupun tindakan daripada pelanggan tersebut? Okey, kalau kejadian ketumpahan minyak daripada tangki minyak, first time kami letak kon di belakang kereta, and then gunakan untuk menyirup minyak itu menggunakan oil spill kit lah yang diadakan di mana-mana stesen minyak. Itu untuk menyirup minyak itu, dan kita pelanggan di belakang suruh beralih lah tempat ke pam lain lah. Itu saja caranya lah. Kita bagi kon supaya kita belakang itu hendak tunggu-tunggu, and then dia pun sendiri melihatkan kejadian pertumpahan minyak, so kami buat apa yang patutlah mengikut syarat-syarat daripada BSM. Tapi selama ini pernah berlaku kejadian tersebut? Pernah berlaku. Pernah berlaku. Ya. Kalau dulu menggunakan kaedah pasir dan sebagainya, ada? Memang menggunakan pasir, tapi efektif. Kalau memang ada menggunakan Berkesan pasir, and then kalau ketumpahan tu banyak, kami harus pakai oil spill kit lah. Yang untuk melindungi minyak itu supaya menyirup minyak itu lah. Okey. Itu saja. Alhamdulillah ya. Memang kita rasa bimbang dan juga khawatir bila dikongsikan sebentar tadi mengenai dengan insiden. Sebab Mahirah, ya, dengan adanya pendedahan begini, sedikit pengetahuan yang telah pun dikongsikan oleh tetamu kita. Sedikit sebanyak dapat memberi informasi khususnya kepada masyarakat di luar sana, terutama sekali kepada pelanggan-pelanggan, ya, yang apabila seperti kata Tuan Haji tadi, bila sudah masuk ke kawasan stesen minyak kita perlunya memberi kerjasama yang baik kepada, terutama sekali kepada petugas-petugas yang ditugaskan ataupun yang diamanahkan, ya. Ya, apatah lagi mereka telah pun memberikan perkhidmatan yang baik, pastinya kita juga menghormatilah, ya, kepada juara servis kita ni yang telah pun memberikan perkhidmatan yang baik, ya, dalam memberikan minyak kepada kenderaan yang akan bakal kita kenderai ni. Jadi mungkin dapat dikongsikan daripada Wangku Isam sendiri, mungkin ada beberapa tips yang dapat dikongsikan lah daripada tugasan juara servis kita. Okey, tipsnya kalau masuk ke stesen minyak tu, kami arahkanlah apa yang patut kami buat untuk para pelanggan memuaskan hati lah, supaya tidak terjadi apa-apa yang mau berlaku macam sekiranya Tuan Haji yang sudah kan putus hos. Kadang-kadangnya ada yang macam kami jual servis berdiri kan di siring pam tu, kadang tersimbit kaki lah, terkena kaki apa kan, betul berlaku kecederaan lah. So kami buat apa yang patut untuk memuaskan hati pelanggan dan mengikut apa yang adalah BSM bagilah kami. So kami buat semua upaya untuk pelanggan-pelanggan di stesen minyak itu saja. Baik, bagi pihak Tuan Haji sendiri, andainya perkara soalan yang sama sebetulnya ingin saya tujukan juga, ingin saya ajukan kepada Tuan Haji. Andainya berlaku perkara tersebut, ya, mungkin ada saranan ataupun pandangan daripada Tuan Haji sendiri, ya, secara rincinya. Silakan. Okey.
Saranan saya kepada orang ramai ialah apabila berada di stesen minyak ialah untuk memberi kerjasama kepada juara servis. Seperti yang saya katakan tadi, jika sudah berada di stesen minyak, pelanggan adalah berhenti pada tempat yang betul, matikan enjin kenderaan, tidak payah tunggu juara servis itu memberikan arahan. Macam once di stesen minyak itu automatik tutup enjin dan menggunakan mobile. Lepas tu menyatakan apa yang diperlukan itu dengan jelas. Kiranya macam hijau 10, hijau penuh. Kadang-kadang kalau sudah dah clear juara servis ni kadang-kadang puluh tu fikirnya penuh. Jadi kalau sudah terjadi barang-barang macam ni memang disalahkannya lah juara servis itu tutup. Macam memang dia dunia. Kau tu nya kenapa menyuruh kau mengisi penuhnya? Aku mau 10 saja. Macam tu kan. Jadinya cuma tu. And then walaupun dalam keadaan macam orang Brunei gagas, jangan dibuat pembayaran untuk awal. Biar isi biar juara servis mengisi minyak dulu, mengisi tangki. Selesai baru buat bayaran. Dan selepas itu baru beredar daripada stesen minyak dengan selamat. Jadi kami juga menyarankan kepada orang ramai untuk memberitahu BSM. Ada hashtagnya Gitahu BSM dan boleh membuat panggilan ke BSM punya hotline 22447739. Jika sekiranya orang ramai ada melihat aktiviti-aktiviti yang tidak selamat ataupun ingin memberi pandangan apa yang patut diimprovekan untuk dia tuan di stesen minyak, kami bersedia mendengar. Jadi untuk kebaikan bersamalah orang ramai dan atau kami sebab BSM walaupun atau stesen minyak ni di bawah jagaan BSM lah walaupun bukan sepenuhnya BSM punyalah ada di Jalan Konde ada pengusaha sendiri. Tapi kami mendengar untuk perkhidmatan itu selaras lah. Jadinya kalau customer datang ke stesen minyak, servis itu sama. Jadinya experience-nya di stesen minyak itu sama. Pada tahap servis yang baik dan bagus. Ya. Jadi soalan untuk berikut ini, perkara ini sebetulnya tidak mustahil. Tapi bagi saya, ianya logik juga untuk kita ni bincangkan bersama. Ada dua kemungkinannya, Tuan Haji. Ini perkara yang tidak disengajai. Andainya pelanggan yang terlupa membawa wang tunai, kali untuk membayar mungkin tertinggal. Kita tidak menentukan kadar usia warga emas ataupun orang muda. Andainya berlaku begitu, tetapi ini sebetulnya tidak disengajai. Apakah yang akan diambil dan andainya disengajakan istilahnya penipuan, apakah yang perlu diambil? Mungkin ada akta ataupun bagaimana? Sebenarnya ada terjadilah pernah berlaku, sering berlaku. Sering berlaku. Ini terpulang kepada stesen minyak lah. Dan orang itu sendirilah. Kalau ia jujur, ia beritahunya macam ia ketinggalan duit, wang, dia akan berbalik ke stesen itu. Tapi ada juga yang kira membuat penipuan. Itu sekali lagi itu terpulang kepada stesen minyak. Kadang-kadang juara servis ini yang jadi mangsa. Diorang yang terpaksa membayar untuk mengganti kerugian. Tapi saranan saya kepada orang ramai supaya kalau benda-benda ini perkara seperti ini, kita ni tahu juara servis yang menanggung kalau yang membuat penipuan lah. Jadinya kalau sama-sama bekerja, maksud saya tu kalau macam pendapatan juara servis ini dah jual berapa tapi kalau sudah dipotong memang ada kesan bagi diorang kan. Cuma itulah. Tapi ada juga macam tindak tanduk macam memviralkan itu because ada CCTV ada tu. Tapi kami
selalu menyarankan kepada stesen untuk melaporkan saja kepada Polis Diraja Brunei untuk membuat Tindakan membuat seterusnya. tindakan seterusnya. Because bukti ada, kadang-kadang ada CCTV, ada nombor plat kereta. Betul. Barangkali dibagi tempoh lah kalau dia beritahunya akan kembali dalam masa sejam atau 2 jam untuk mengambil wang, atau kita ni tunggulah barangkali. Tapi kalau ada macam memang penipuan, kami menyarankan kepada pihak stesen minyak untuk membuat aduan laporan kepada Polis Diraja Brunei. Baik. Sebagai juara, kita kembali bersama dengan Uncle Hisham, sebagai juara servis, mungkin apakah dimiliki ataupun kriteria yang perlu ada bagi seorang juara servis tersebut untuk menjadi seorang pekerja cemerlang lah? Satu, kesabaran. Kesabaran. Dua, tempuhi saja apa yang pelanggan buat. Nombor 3, jangan sekali-sekali dilawan. Nombor 4, ikut saya cakap diorang. So, cematus je lah. Kira kesabaran itu yang penting dan bertugas lah. Kan tahu kan, bau hujan, bau panas, kereta panjang lagi apa, queue up lagi. So, hati-hati terus sabar lah. Kira macam bau senyum lah, sedekah saya senyum berapa, tanya sedekah berapa, okey kita jatuhlah macam bau senyum dan kesabaran itu yang penting. Ya, mempunyai budi bahasa. Budi bahasa, ya. Sopan, ya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kedua tetamu kita. Terutama sekali kita ucapkan kepada Tuan Haji Shahruddin bin Haji Abdul Wahid, merupakan Ketua Retail. Terima kasih Tuan Haji, ya. Dan kepada juara servis kita bersama dengan Nur Salam Idrus, merupakan juara servis kita pada pagi ini, bersama dalam sama-sama memberi pencerahan dan menghuraikan mengenai dengan kempen Isi Selamat, Rasa Selamat. Ya, apa pun kita ucapkan terima kasih sekali lagi dan kita mengharapkan mudah-mudahan keselamatan yang berterusan ya kepada kedua-duanya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, demikian tadi kita mengikuti satu segmen wawancara mengenai dengan kempen Isi Selamat, Rasa Selamat. Yang penting kita terus memberikan penghargaan kepada mereka yang telah pun menjalankan amanah untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik. Kita sebagai orang ramai, sebagai pelanggan, sebetulnya kita memberikan kerjasama ya, dan kita mengharapkan mudah-mudahan dengan adanya segmen wawancara tadi akan memberikan kesedaran kita untuk sama-sama bekerjasama dengan petugas-petugas juara servis, menghormati ya dengan mereka, dan kita mengharapkan mudah-mudahan ianya akan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua juga. Betul sekali Mahira. Ya. Baik, Auda edisi Rompai Pagi 31 Ogos 2022 ini melabuhkan tirainya untuk hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada bos kita yang telah setia bersama kami daripada awal pertemuan kita tadi sehingga ke saat ini. InsyaAllah esok 1 September 2022 bersama dengan rakan-rakan tugas kita yang lain pula, insyaAllah dengan pengisian ataupun informasi yang akan mereka kongsikan juga. Jadi Auda, sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.